Assalamualaikum. Hari ini saya akan berceritakan tentang latar belakang Galeri Sultan Azlan Shah dan teori Golden Ratio yang ada di bangunan Sultan Azlan Shah. Nama saya Muhammad Rafi Zulgamal bin Ramlan, nomor metrik C19E0336. Galeri Sultan Azlan Shah bertempat di sebuah istana lama yang dinamai Istana Ulu, atau nama-nama lainnya Istana Kota, Istana Cempaka Sari, dan Istana Cinta Berahi. Istana ini dibina pada tahun 1898 dan siap pada tahun 1903. Bahan-bahan membuat istana ini didatangkan daripada negara-negara seperti India, Italia, Prancis, dan dari tanah Melayu sendiri. Galeri Sultan Azlan Shah ini mempunyai pelbagai pameran, yaitu berangan peninggalan Sultan Perak, termasuklah pemberian daripada luar negara, gambar-gambar salah-sila kerabat diraja, dan sebagainya. Terdapat teori yang boleh dikaitkan dengan Galeri Sultan Azlan Shah ini, yaitu teori Golden Ratio. Galeri ini merupakan bangunan yang bersejarah, menunjukkan perpaduan unik dari gaya seperti atapnya yang unik berbentuk bumbung limas dan nyeri. Struktur bumbung begitu menarik seperti piramid, manakala bentuk keseluruhan adalah campuran estetika ciri tempatan dan kolonial. Pembinaan ini boleh dikatakan dengan teori Golden Section, di mana ia mempunyai rasa keindahan, intuitif, dan perkadaran dari dua komposisi yang berbeza, tetapi masih memberi keseimbangan. Galeri Sultan Azlan Shah ini mempunyai dimensi luaran yang dibina membentuk sebuah segi empat tepat emas. Ia dibina dengan persekitaran yang luas dan terdapat nilai estetika yang sangat menarik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Fatin Atra binti Azman, nombor metrik C19E0116. Seterusnya, teori yang boleh dikaitkan dengan Galeri Sultan Azlan Shah ini ialah teori Art Deco. Galeri ini merupakan pembinaan yang moden dan didatangkan dengan bahan daripada luar negara, seperti genteng dari Perancis, sementara dinding dan lantai jupin yang berpunca daripada Itali. Untuk mengekatkan batu tempatan dan juga kelihatan terbaik daripada syengal dan meranti, kayu yang digunakan juga untuk atap, rangka, batang dan juga balok. Seperti yang kita tahu, Art Deco masih menjadi pengaruh yang menonjol pada reka bentuk contemporary pada masa kini, kerana pengaruhnya tidak hanya merangkumi seni bina tetapi semua jenis seni termasuk kerajinan daripada seni rupa seperti reka bentuk dalaman, perabot, perhiasan dan sebagainya. Seperti gambar rajah di bawah, terdapat perhiasan dalam Galeri Sultan Azlan Shah yang didatangkan dengan hiasan moden dan kelihatan sangat eksklusif. Reka bentuk yang cantik dan ekspresif ini merangkumi lampu di bahagian siling yang berkilauan dengan berseni dan dapat memanfaatkan pendekatan campuran dan padanan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Mak Rosid. Nombor metrik saya adalah C19E0662. Saya akan membentangkan teori heritage. Seperti kita tahu bahawa teori heritage ini mempunyai beberapa aspek, antaranya ialah yang pertama ialah mempunyai warisan ketara, warisan tidak ketara, warisan semula jadi dan sebagainya. Saya memilih Galeri Sultan Azlan Shah. Apa yang saya dapat lihat melalui Galeri Sultan Azlan Shah tentang teori heritage ini ialah galeri ini merupakan warisan ketara. Hal ini kerana tapak bangunan ataupun monumen bersejarah ini yang tidak boleh dipindahkan. Seterusnya, kubah yang terdapat pada galeri ini menggunakan material daripada tembaga. Yang ketiga tentang teori heritage pada Galeri Sultan Azlan Shah ini ialah dari struktur pula penggunaan warna yang kekal serta sesuai, dan struktur bangunan ketara adalah disebabkan penggunaan warna pada galeri ini.
Penggunaan warna krim menyelahkan lagi keunikan seni dan warisan ketara. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Warisni bin Maslan, nombor matrik C19A0189. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang bangunan Sultan Ibrahim. Okey, bangunan Sultan Ibrahim ini dibangunkan pada tahun 1936 dan siap pada tahun 1939. Okey. Bangunan Sultan Ibrahim ini juga merupakan bangunan urustia untuk negeri Johor. Ia dirasmikan oleh almarhum Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Okey. Bangunan Sultan Ibrahim ini juga dahulunya merupakan penempatan menteri besar, pejabat menteri besar, dan juga merupakan Dewan Undangan Negeri Johor yang dahulu. Okey. Bangunan ini juga pernah diambil oleh Jepun untuk dijadikan benteng dan pusat komando untuk mengintip pasukan Inggeris di Singapura. Okey. Bangunan ini dahulunya menempatkan Menteri Besar Johor dan Dewan Undangan Negeri Johor. Sekian, terima kasih. Golden Ratio bagi bangunan Sultan Ibrahim. Bangunan Sultan Ibrahim Johor menerapkan konsep Golden Ratio dalam pembinaan struktur bangunan. Dimensi luar bangunan Sultan Ibrahim Johor ini membentuk sebuah segi empat tepat. Struktur bangunan Sultan Ibrahim Johor menepati nisbah dan nilai Golden Ratio yang menghasilkan keseimbangan bangunan bermula dari jendela dan berakhir pada hujung titik tiang bangunan. Bahagian tengah bangunan kelihatan lebih menonjol berbanding bangunan di sebelah kanan dan kirinya. Ini menjadikan struktur bagi setiap seni binanya kelihatan lebih sejajar dan seimbang. Art Deco bangunan Sultan Ibrahim. Bangunan yang mempunyai gabungan reka bentuk koloni, Islam, Argo Malay dan Indo-Saracenic. Bangunan tersebut mempunyai beberapa lekungan tapak kuda yang menjadi sebagai salah satu konsep kepada jendela di bangunan tersebut. Struktur bumbung jelas terlihat menggunakan konsep Indo-Saracenic dengan menggunakan reka bentuk canja dan disokong oleh lita. Susunan jendela yang sejajar dan seimbang menjadikan bangunan ini lebih kemas dan tersusun. Warisan ketara. Bangunan statik di mana sesuatu yang tidak dapat dialih. Bangunan ini mempunyai lebar 60 kaki persegi dan tinggi 171,47 ribu kaki persegi. Bangunan ini mempunyai elemen bangunan yang bersifat struktur dan elemen hiasan serta ruang segi empat diri menjadikan pelbagai jenis bentuk. Seni bina jendela di bahagian atas menjadi lubang untuk udara keluar masuk bangunan. Pada bahagian hadapan iaitu ruang tengahnya terdapat lukisan 8 bintang pada lantai yang melambangkan 8 daerah di negeri Johor. Untuk bangunan yang ketiga, kami telah memilih Kota Formosa iaitu memiliki 4 ciri keseluruhan. Yang pertama ialah Art Deco, yang kedua ikonografi, yang ketiga warisan ketara dan yang keempat estetika dan kesusasteraan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul Husni bin Zaizul Azizi bernombor kad matrik C19A0123. Di sini saya akan membentangkan tentang Art Deco bangunan Formosa. Seni bina Formosa ni dipengaruhi daripada seni bina Eropah yang tertua dan ianya satu-satunya yang masih tinggal di Asia. Formosa ini mempunyai seni bina kubu bagi menangkis serangan orang-orang Melayu yang dikenali sebagai Fortaleza di Malacca. Formosa ini mempunyai pintu gerbang utama di pelbagai arah dan terdapat 70 buah meriam di sepanjang kubunya.
Bangunan Formosa ini mempunyai pintu kota dikenali sebagai Porta di Santiago. Kota Formosa mempunyai 4 menara atau dikenal sebagai Catalum Bastion. Menara-menara tersebut dikenali sebagai Baluarte San Pedro, Baluarte de las Virgens, Baluarte Madre de Dios, Baluarte Santo Domingo, dan Baluarte de Santiago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amni binti Sukri bernama metrik C19B0472. Saya akan menerangkan bahagian Panofsky Iconography. Yang pertama, seni bina bangunan yang menggunakan batu letrik dan masih kekal sehingga kini adalah gereja St. Paul, pintu gerbang Santiago e Formosa. Yang kedua, pada bahagian bawah tempat ini terdapat tentera-tentera dan kuda bagi tujuan peperangan. Yang ketiga, kewujudan Melaka sebagai suatu entiti politik dan kerajaan. Dan akhir sekali, kota Formosa sebagai suatu penempatan Kristian dengan 5 gereja, tempat beribadat, biara, hospital dan sebagainya. Dalam pembinaan kota Formosa di Melaka, terdapat juga elemen estetika dan kesusastraan apabila terdapat bahan bukti seperti surat yang diedarkan semasa penjajahan beliau. Antara surat yang diedarkan seperti di atas, dalam surat ini juga terdapat penulisan yang lengkap dengan unsur kemanusiaan. Selain daripada itu juga terdapat unsur peradaban, muamalat dan bahasa. Budaya dan bahasa hasil daripada pemerhatiannya juga. Sepanjang pengembaraannya, Giovanni telah menulis 2 pucuk surat kepada ayahnya di Florence yang mengambil masa 10 bulan untuk sampai. Terdapat tata bahasa dalam surat tersebut seperti hyperbola dan bombastik. Seperti contoh tarikan matahari. Selain hyperbola dan bombastik, terdapat juga tata bahasa Berman, iaitu mempunyai tata baca seperti titik, pembuka kata dan penutup kata. Titik sebagai pemati ayat ataupun tiada lagi kata-kata. Pembuka kata dan penutup kata pula merupakan dialog yang berlaku. Selain itu, terdapat juga metonimi, iaitu pinjaman kata bahasa Inggeris seperti captain, iaitu yang dikenali sebagai ketua. Sekian, terima kasih. Teori terakhir yang digunakan ialah warisan ketara, iaitu kota Formosa ini dilengkapi dengan 4 menara atau telekom bastion dengan tembok sedapat 2.4 meter hingga 4.5 meter. Kota ini berbentuk hampir 4 segi, mempunyai tembok batu setinggi 3.6 meter setebal 2.4 meter di sekelilingnya. Mempunyai 8 buah menara tempat kawalan sehingga 18 hingga 24 meter dan tebal temboknya 4.5 meter. Bangunan terakhir yang kami pilih ialah bangunan warisan Bapa Nyonya, iaitu terdapat 3 teori keseluruhannya. Sejarah bangunan warisan Baba Nyonya. Muzium Warisan Baba Nyonya adalah muzium di kawasan Chinatown, Melaka. Baba dan Nyonya atau peranakan adalah keturunan Cina yang telah menerima budaya Melayu. Baba Nyonya ini terkenal dengan keunikan perabot, gaya pakaian, makanan, adat perkahwinan dan masakan mereka. Golden Ratio bangunan warisan Baba Nyonya. Golden Ratio merupakan nisbah yang paling estetik antara 2 bahagian rektangle. Terdapat Golden Ratio pada fashion. Baju Baba Nyonya merupakan fashion bermula pada 1910-an. Disulam dengan rekaan flora dan dipakai dengan sarung batik. Mempunyai Golden Ratio di mana corak flora penuh di bahagian bawah. Selain
itu, Gordon Ratio pada arkitektur iaitu bangunan. Bangunan warisan Baba Nyonya merupakan rumah kedai yang mempunyai 2 atau lebih tingkat yang berfungsi sebagai komersial ataupun kediaman. Rumah kedai menjalankan perniagaan di bahagian depan, tingkat bawah. Sementara kawasan tempat tinggal mereka terletak di bahagian belakang rumah dan tingkat atas. Gordon Ratio terdapat pada bangunan dan jendela. Seterusnya, saya akan menerangkan teori Art Deco pada bangunan warisan Baba Nyonya. Art Deco ialah mempunyai bentuk yang simetri geometri simple dan kukuh mengikut pandangan filosofi. Art Deco pada muzium. Yang pertama, muzium ini dikelilingi oleh tiang-tiang ukiran Greco-Romans beriring dengan nama keluarga. Yang kedua, mempunyai segi 4 tepat, bulatan atau jalur mendata yang panjang dan nipis di fasad depan. Yang ketiga, mempunyai kanopi dengan jubin Cina di atas serambi anjung bingkai tingkap. Seterusnya, muzium ini masih mengekalkan budaya Cina pada remsem pada ruangan bawah. Ukiran seperti karangan bunga, buah, angka mitos dan bentuk geometri mempunyai transom dengan perhiasan dan ukiran yang sangat rumit untuk memamerkan kekayaan. Seterusnya, untuk Art Deco furniture, kebanyakan perabot ini dari zaman neoklasik pada era Eropah dan era Victoria, mempunyai kesenian dan kecantikan pada perabot dengan simbol seperti flora dan fauna. Yang ketiga, perabot diukir dengan motif yang membawa makna simbolik. Warisan orang hidup. Lorat atau bahasa Baba yang merupakan bahasa Melayu yang dipinjam dari bahasa Hokkien. Keunikan bahasa ini tiada penambahan suku kata dan muncul kesan dari komunikasi intrakumpulan dan lingua frasa dari negeri-negeri selain. Warisan ketara iaitu barang mudah alih. Kostum Baba Nyonya yang merupakan pengaruh dari budaya Cina, Melayu dan Eropah. Pakaian Nyonya sama dengan pakaian orang asli Melayu seperti baju panjang, sarung batik dan 3 kerongsang. Baba memakai baju longcung iaitu jaket gaya Cina bersama seluar longgar. Warisan ketara bagi bilik di muzium. Bangunan Baba dan Nyonya ini mempunyai lebar dan panjang ke dalam 6 hingga 7 meter lebar dan 30 meter ke dalam. Rumah Baba Nyonya mempunyai tiang datuk iaitu Dewa Pertama, tiang gelap, Dewan Kedua dan 2 halaman cincin, ruang nenek moyang, bilik tidur, ruang pengantin dan dapur. Kesimpulannya, kebanyakan bangunan-bangunan yang ada di Malaysia ini menerapkan unsur Gordon Ratio, Art Deco dan sebagainya.